Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke Anak Jawa Programming. So hari ini kita nak mula kick off melancarkan uh, modul pertama kita, iaitu Python Programming Language Basic dan Coding. So kita nak cover asas-asas Python daripada installation sampai ke coding tu sendiri. So modul yang saya dah rangka ni, saya dah apply kepada student-student IT di universiti yang saya mengajar. So kita nak uh, explain masalah ni dengan lebih simple lah, dengan lebih mudah. Kita nak cakap pasal Python ni dengan lebih mudah. So kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa kemusykilan, just komen saja di bawah, saya akan cuba menjawab. So untuk modul ni sebenarnya kita nak target kepada programmer-programmer baru ataupun orang-orang baru yang baru nak belajar Python dan sebagainya. So ini mungkin kurang sesuai sikit lah untuk yang mana ada pengalaman lebih. So ini lebih kepada untuk basic-basic user lah, sebab saya akan ajar cara yang simple yang boleh lah. Okay, so benda tu dah out of the way. So kita mulakan dengan macam mana nak install Python ni sendiri. Okay, so dalam biasa mana-mana programming language kita ada programming language dan juga compiler. So programming language ni ialah bagaimana coding tu bercakap dalam cakap sama sendiri ke ataupun bercakap menjalankan tugas apa yang kita nak execute ke. So itu kita namakan ialah sebagai language. So Python ni ialah programming language. So untuk memfahamkan programming language tu dan sebagainya, kita menggunakan compiler. So compiler ni akan compile segala-segala komen, silap, bukan segala-segala komen, segala-segala coding, dan dia akan keluarkan output yang kita nak lah. Okay, so mula-mula sekali kita nak install Python tu dulu, Python programming language tu dulu. Saya akan share link ni di description bawah. So kita mula-mula download Python, kita install dan run downloaded file tu, dan kemudian kita akan download Anaconda. So Anaconda ni ialah macam nak kita cakap launcher lah. Anaconda ni ada beberapa compiler yang akan di pre-install dengan Anaconda tu sendiri. So lepas tu kita download Anaconda, kita install dan run downloaded file tu. And then kita restart machine kita. Kita restart komputer kita. So bila dah restart balik nanti, kita tekan dekat Windows key dekat komputer anda, Windows key, dan just type sahaja Anaconda Navigator. Bila dah type Anaconda Navigator, ini interface yang kita dapat nanti. So dekat sini ada beberapa compiler lah yang ada. Contohnya macam Jupyter, Notebook, Spider dan sebagainya lah. Tapi untuk modul kali ni kita just fokus kepada Spider. Ada banyak je Python compiler lain yang ada, tapi yang ni agak mudah lah, untuk beginner ni agak mudah lah. Kita akan guna Spider sajalah. Okay. Okay, so kita nak try kita punya first Python program ni. So macam mana kita nak print hello world ataupun hello Python? So ini hello world, hello Python ni ialah asas mana-mana programming language kita ajar, mana-mana language yang kita belajar. Hello world, hello Python ni ialah asas. So kita nak mulakan dengan benda ni lah, hello Python, hello world ni lah. Okay, sekarang kita di interface Spider ni lah. So ada beberapa button yang penting yang perlu anda tahu. Tak semua benda kita perlu tahu, ada beberapa yang penting sajalah. So macam yang ni kita nak buka new file yang kosong yang baru. And then ni ialah open folder. And ni kita nak save file tu. And then ini ialah di mana kita nak execute compiler tu lah, nak run. Sama ada tekan ni ataupun tekan F5 ataupun kita boleh tekan shift dan enter. Tu saya tunjuk kejap lagi. And then kat sini ialah variable explorer. Saya minta maaf lah kalau kurang nampak sikit sebab screen saya ni 4K. So macam kita tengok kat sini, ada beberapa nama-nama ni kan, ada banyak lah. So tu saya akan explain nantilah.
So mula-mula sekali macam mana kita nak print hello world ataupun hello Python tadi. So untuk Python programming language senang saja. Kita just tekan je print hello world. Make sure ada ni ada quotation ni. And then kita tekan enter. Enter ni akan membawa kita kepada line seterusnya lah. Kalau kita tekan shift enter, kita akan keluar lah hello world tu. Ini cara kita nak print sesuatu. Bila sebut pasal print, dia bukannya printing yang kita print dekat printing machine ke apa. Kita just display apa yang kita nak tulis tu dalam kat sini. So itulah print ni. Contohnya saya nak print benda lain kan. Contohnya print I love programming. Okay. So kita adalah kat sini I love programming macam tu. So inilah fungsi print ni. Mudah saja kan? Okay, so bila kita dah printing tu, ada beberapa benda lah yang kita nak tahu. Print ni kita nak sama ada nak letak quotation ataupun tak payah. So for example yang ini nama dia ialah string lah. Sebab dia ialah gabungan ayat-ayat kan, gabungan huruf-huruf. So macam mana kalau kita nak print macam nombor pula kan? Itu lagi senang. Contohnya kita nak print nombor 7. So print 7. Yang kalau nombor, kita tak perlu nak letak kod-kod tu. Okay, so kat sini kita tengok dah ada 7. Okay. Harap settle harap clear Okay, so macam kat sini, saya dah mention tadi ada variable explorer kan. Tapi apa benda variable ni sebenarnya? So basically variable ni ialah apa-apa sebarang value yang telah disimpan dalam variable dalam compiler tu. So basically nak senang cakap variable ni ialah tempat mana kita nak simpan apa-apa value, apa-apa nombor dan sebagainya lah. Contohnya kat sini kita ada hello world ni kan. Tapi saya nak simpan hello world ni dalam satu variable. So kita ambil contohnya variable ni nama. Okay, nama sama dengan dan kita masukkan hello world ni dekat sini. Okay, so ini adalah asas macam mana kita nak assign sesuatu variable lah. So nama sama dengan hello world. Lepas tu macam mana kita nak letak hello world ni dekat dalam print ni? So senang je, kita gantikan yang tadi, kita dah replace satu kan. So kita letak je nama. Tapi make sure tak ada pembuka apa ni? Quotation mark ni tak ada. So macam ni lah. Okay, contohnya saya tekan execute. Okay, tengok. Dekat sini dah keluarlah hello world ni macam tadi. And then dekat variable explorer ni, kalau dapat tengok lah, ada dah termasuk dah nama ni dekat dalam variable explorer ni. Bila kita tekan hello world ni lah. Okay. So ini basically variable explorer ni kita nak check dalam variable tu apa value yang ada. Contohnya saya nak buat macam saya nak buat 1 tambah 1 tambah 1 kan. Ataupun 1 tambah 2, 1 tambah 3. Tapi saya nak letak dalam satu variable. Okay, contohnya macam ni pula. Saya nak tulis tambah sama dengan, just masukkan nombor tu. 1 tambah 2 tambah 3. Macam tu. Kemudian, kalau nak print, just print dalam kurungan tambah. Tak perlu nak letak apa-apa tu lah. Okay. So, kita execute lah. Okay, tengok. Kita dapat result tu terus 6. Macam ni. Macam tu lah kalau kita nak gunakan variable tu dalam printing ni lah. So, bila kita tengok kat sini, dekat variable explorer ni dah ada dah 6. Sebagai integer ataupun type dalam bentuk compile bila kita cakap nombor ni dalam bentuk integer. Integer ni ialah salah satu sejenis type value dalam compiler lah.
Kalau macam nama tadi ialah nama dia string. Okay. Okay lah, macam tadi kita dah pampung-pampung pasal variable apa semua tu kan. So ada beberapa word yang kita tak boleh guna, yang kita tak boleh nak pakai sebagai variable tu lah. So variable ni apa-apa combination huruf kita boleh pakai, contohnya saya, awak, apa semua boleh, tak kisah, kecuali beberapa benda ni. So inilah kita bagi istilah dia sebagai reserve word lah. Word-word yang kita tak boleh guna sebagai variable. Sebabnya dalam compiler ni dia membawa maksud sendiri. Built-in tu ada membawa maksud sendiri. Macam tu. Okay. So ada beberapa yang penting lah yang kita kena ingat. Seperti and, if, not, true, false, macam tu lah. Okay. Okay, dan seterusnya kita nak tengok beberapa pantang larang yang basic mistake lah yang kadang-kadang orang buat dalam Python ni. So, seperti mana yang kita tahu, Python ni dia lebih sensitif kepada contohnya caps lock, lebih sensitif kepada indentation. Indentation ni ialah macam kalau kita tengok Microsoft Word tu, perenggan pertama tu, ada jarak tu kan, indentation lah. Itu nama dia. So, contohnya kat sini saya nak akan buat satu. Ini ialah loop kita panggil. Okay. Okay, so macam ni kan. Bila anda tengok kat sini, bila saya enter saja, dia akan ada jarak tau. Jarak ni kita tak boleh padam. Kalau kita padam boleh kita padam boleh. Tapi kod kita akan error lah. So dia sensitif kepada benda-benda macam tu lah. Bila dalam Python ni, dia dah siap-siap jarakkan. So kita tak payah nak pening-pening kepala lah. Macam ni lah. Okay. Okay. So macam mana kalau kita bila tukar macam ni, kita contohlah kita tulis true kan. Okay, macam tadi saya cakap pasal reserve word kan. So true ni antara contoh reserve word lah. So tapi kenapa kat sini boleh? Kenapa kat sini saya boleh letak true tu sebagai uh, ayat dalam tu lah. Kenapa boleh? Sebab bila kita dah letakkan quotation dekat sesuatu word ni, dia akan menjadi string. String ni ibaratkan contohnya kalau kita nak senang faham sebagai penulisan lah, kita tulis something apa semua kan. Dia bukan variable. Penulisan ialah lain, variable lain macam tu. Kalau nak senang faham lah. Okay. Okay, so seterusnya kita nak membuat sikit contoh lah untuk contohnya kadang-kadang dalam programming line tu terlalu panjang sampai sampai tak nampak kat sini kan. So macam mana kita nak bagikan dia lebih pendek, lebih orang kata tersusun lah. So macam kalau dia ada dua jenis. So yang pertama ialah kalau kita nak buat dalam satu-satu equation. Dan lagi satu ialah kalau contohnya kita buat satu list. So mula-mula untuk contohlah equation kan. 1 tambah 2 tambah 3 macam tu. Tapi kita rimaslah tengok macam ni. Kita nak tengok dia ke bawah macam tu. So kena pakai backslash enter. Lepas tu sampai sini backslash enter. So yang ni kemas-kemas sikit lah. Okay. So technically dia akan bersambung kat sini lah. Kita check balik. Kita print balik. Nak tengok betul ke tak. Betul lah. So yang ni dia akan menyambung equation, menyambung pengiraan matematik. Tapi kalau kita nak menggunakan string pula, contohnya kita nak bagi tahu hari. Dalam hari ada Isnin, Selasa,
Okay. So macam kalau untuk word-word untuk list ke apa ke, kita just koma dan enter saja. Dia still akan sambung. Benda ni yang menyambungkan dia orang. Bracket ni akan menyambungkan dia sebagai kira satu variable. Okay. So itulah bezanya antara kalau kita nak gunakan list ataupun kalau kita nak menggunakan equation. Lagi satu, seperti mana yang anda tengok kat sini, saya just guna satu je apa quotation tu kan, instead of dua. Mana-mana boleh pakai. Satu boleh, tengok saya tukar dua. Hari Selasa saya tukar dua. Pun boleh, tak ada masalah. Satu boleh, dua boleh, tiga pun boleh. Ha. So mana-mana yang anda sukalah, mana-mana boleh lah. Okay, so untuk yang ni pula kita nak menggabungkan beberapa line dalam satu line saja. Okay, ni saya ada buat simple lah coding je. Ini just untuk writing je lah. Tak penting pun. Just nak demo macam mana kita nak gunakan banyak-banyak line, kita nak gabungkan jadi satu line. Okay. So contohnya yang ni lah. Kita tengok kat sini. So cara dia kita nak menggabungkan senang je. Taruh semicolon saja. Ha. Okay. So kita boleh tulis dalam satu line lah. Ha, okay. Okay, so macam tadi saya dah menunjukkan beberapa contoh macam mana apa nak assign value sebagai dalam satu variable. So untuk yang ni kita lebih mendalam kepada itulah. So contohnya saya nak buat satu variable. Saya nak buat 3 variable A, B dan C. Tapi value dia semua sama je. Ada boleh tulis macam ni tau. Kita tulis macam biasalah. B sama dengan 1, C sama dengan 1. Ini boleh tapi just macam cluttered, macam tak perlu tau. Unnecessary. So apa cara yang mudah dia? Kita boleh je buat A sama dengan B sama dengan C sama dengan 1. So ini ialah sama je lah. So ini sama je dengan ni. Lagi kemas lah, lagi elok. So ini saya padam je lah. Okay, so kita tengok. Betul ke sama ni? Okay. So kita tengok 3 variable dapat 1 lah. So dia cepat lah lagi macam ni kalau kita variable tu memang benda yang sama je. Huruf yang sama ke apa ke kan. Settle lah senang. And then kita nak tengok macam mana penggunaan assign variable dalam satu line tapi berbeza value dia. Kita boleh juga buat macam ni Contohnya D tapi kita gantikan sama dengan tu dengan koma. E, F sama dengan 1, 2. Contohlah kita letak string kat sini. Hello world. Okay. So dengan ini 1 ialah D, E ialah 2 dan F ialah hello world. So kita boleh check lah kat sini. Print je lah. Okay. Okay, so alamak campur-campur pula. Ni saya padam lah. Okay. So kita tengok kat sini print ni 1, 2 dan hello world. So ini kita nak buat banyak-banyak variable tapi dalam satu dalam satu line je lah. Okay, so seterusnya macam mana kita nak contohnya kita nak membuang variable tu tanpa padam secara manual lah. So mana tahu kita nak ada beberapa function yang kita pakai, kita macam kita guna variable tu lepas tu kita nak delete ke apa ke kan.
So ini contohnya kita ada 3 variable var1, var2 and var3. So kita contohlah kita nak delete var2 tu kan. Kita guna function, kita guna reserve word del, deal je. Lepas tu masukkan var tu. Okay. So bila kita check kat sini, dekat variable explorer tu dah tak ada lah var2 tu. So ini macam mana kita nak delete any variable yang kita tak mahu. Okay, so untuk yang ni pula, dia menjadi rumit sikit lah. Kita nak manipulate, kita nak bermain-main dengan Python string ni So untuk yang ni, saya dah declare satu variable std sama dengan hello world. So yang pertama ni, kita nak demo macam mana nak print macam biasa lah. So print dalam kurungan just masukkan je variable tu. Enter hello world. Okay. Tak ada masalah kan. And then katakanlah kita nak ambil perkataan karakter pertama H ni je. Karakter pertama kita nak extract daripada apa? Daripada kita punya variable tu. So kita just type macam ni saja Okay. Okay. So kita buat std kosong. So basically ini kita akan ambil value pertama dalam hello world tu lah, H. So kosong ni ialah koordinat huruf pertama dalam kita punya string tu. So kita typically dalam programming ni kita akan start kiraan tu daripada kosong tau, bukan satu So apa jadi kalau kita tulis satu kat sini? So bila kita tulis satu kat sini, dia akan ambil huruf kedua lah, E lah. Okay. Okay, so kita tadi dah tengok macam mana kita nak ambil spesifik huruf daripada satu string ni. So macam mana kita nak ambil selektif? Contohnya kita nak pilih daripada kedudukan ketiga sampai kedudukan ke-5. Okay, so kita pakai macam ni contohnya. Okay, macam saya cakap tadi, contohnya sekarang kita nak ambil kedudukan ketiga sampai kedudukan ke-5, betul? Tapi kita kena tulis dalam ni ialah nombor 2. Sebab macam saya cakap tadi, dia kiraan dia bermula daripada kosong. So tadi saya nak daripada kedudukan ketiga ke kedudukan ke-5. So ialah 2, lepas tu titik kurungan, titik bertindih, and then 4. Sebab kita nak ambil yang ke-5. Okay, so kita execute Okay, kita tengok LL. So ini perkataan ketiga, perkataan keempat. O ni dia tak ambil dah lah. Okay, so contohnya lah saya nak ambil sampai kedudukan yang ke-10. Okay, so kita tengok kat sini. LLO were. So kita ambil yang ni. Okay, so yang tengah-tengah ni pun dikira sebagai satu perkataan jugalah walaupun dia kosong. Macam tu Okay, seterusnya macam mana kita nak ambil kita nak print string tu bermula daripada karakter ketiga. Tapi kita tak ada spesifik sampai karakter keberapa. So kita just buang je lah benda ni. Yang hujung tu kita buang je lah. So dia akan ambil daripada karakter ketiga sampai habis. Kalau belakang ni kosong. Tak ada apa-apa. Okay. And then macam mana kalau kita nak, contohnya kita nak print string tu banyak-banyak kali kan. Kita buat macam ni je Print. Lepas tu variable tadi. Bintang 2. So bintang ni darab lah. So kita enter. Okay, so tengok ni. Dia dah keluar 2 kali hello world ni pula. And last kali, kita nak manipulate string ni, kita nak bagi concatenated string. So basically concatenated string ni, concatenated string ni ialah macam gabungan lah. Contohnya macam ni Okay. So macam ni contohnya kalau kita nak printing contohlah variable nombor-nombor, lepas tu kita nak
Contohnya test nombor 1, test nombor 2. So inilah kita buat operand tambahan ni lah. So dia akan keluar hello world, lepas tu melekat pula dengan ni. Tapi macam ni melekat kan, macam mana kita nak jarakkan? Nak jarakkan lagi senang, kita jarakkan je lah dekat string tu. Lepas tu ni dah terjarak dah kat situ. Okay. Okay, so seterusnya kita nak cover macam mana kita nak manipulate list pula. So basically list ni sejenis variable yang lebih special lah. List ni macam yang ditranslate ialah senarai lah. So kita just imagine je yang kita membuat satu senarai, macam senarai nak beli-beli barang, senarai nama-nama budak, senarai nama-nama pelajar-pelajar ke apa kan. Okay. So macam ni kita nak buat list tu. So kita buat macam ni ya. List tu sama dengan kita buka bracket, tutup bracket, dalam tu kita isi lah. Macam yang saya dah tunjuk tadi lah. Okay. So macam list ni kita boleh campur-campur. Kita tak semestinya nak spesifik setakat kita nak letak apa string sahaja ataupun integer sahaja. So kita boleh campur-campur lah Okay. So macam ni contohnya kita ada list Okay. A, B, C, D, nombor-nombor dan sebagainya. Okay. So seperti mana yang kita boleh tengok kat sini. Warna dia orange betul. List ni warna orange betul. Sebab dia ialah reserved word. Dia ialah reserved word. Tapi ni antara reserved word yang memang spesifik digunakan untuk variable declaration. So dia tak ada masalah lah. Kita boleh guna lah. Okay. So macam ni contohnya saya ada buat list lain lah. Letak variable apa-apa kita nak, tiny list ke apa benda ke. Kita masukkan variable tu dalam ni. Lagi satu, dalam list ni, selang-selang ni kalau tak ada pun tak apa Tak ada masalah dia tak sensitif kat situ. Dia cuma sensitif dekat indentation saja Okay. So, apa kita nak buat dengan list-list ni Sekejap, ni saya delete dulu. Okay, apa yang kita nak buat dengan list ni? So, macam mana kita nak print list? Sama sajalah. Macam print variable lain. Just print list sajalah. Okay. And then kalau kita check dekat variable explorer ni, adalah list tu. Kalau anda double click, dia akan keluar macam ni. Dia akan bagi besar sikit lah. Okay. Lepas tu kat sini dia bagi tahu type dia apa. String, integer, float. Float ni basically decimal lah. Okay. So apa yang kita boleh buat dengan list ni juga. So contohnya lah, saya nak ambil first element of the list saja. Saya nak ABCD tu je. So, saya buat print list dalam kurungan kosong Okay, macam ni je lah. Sama je, lebih kurang sama macam tadi. Cuma beza dia kalau yang tadi kita ambil first element, first object je lah. Kalau macam ni kita akan ambil first dalam list tu So, kita enter. Okay. So, kat sini kita ambil ABCD saja. So, macam ni lah cara dia. Okay. And then, untuk seterusnya, contohnya saya nak ambil elemen daripada list variable tu, daripada list yang kedua sampai yang ketiga saja. So, saya buat macam ni Okay. So, print list. Macam saya tekat tadi, mana-mana apa-apa pengiraan tu dia akan start daripada kosong Indexing tu dia akan start dari kosong So macam contohnya ni, ABCD ni kosong, 1, 2, 3, 4 macam tu. Okay, so kita enter. So dia akan ambil 786 dan 2.23 saja. Dia akan ambil list daripada start daripada 1 kat sini 786, dia akan berakhir dengan 3. 1, 2, 3. So antara 786 dan John ni lah, 2 ni lah dia akan ambil. Okay, dan seterusnya kita nak buat elemen, kita nak print list tu daripada third element macam tadilah. Macam ni je, senang. Okay, so dia akan
list 2, dia akan ambil daripada kedudukan indeks kedua, ketiga dan keempat. Okay. And then, macam mana kita nak buat list, kita nak print list tu 2 kali. Contohnya saya pakai tiny list dulu. Kita nak print dia 2 kali. Sama je macam tadi, darab 2. Okay, simple je kan? Okay. Darab 2. Dia akan print 2 kali. And then, last kali macam mana kita nak gabungkan 2 list tu sekali. Sama juga macam tadi. Print list tambah sahaja tiny list. Selesai. Dia akan campur semua sekali. Okay. Okay, so seterusnya kita nak masuk sejenis benda yang lain pula. Nama dia ialah tuple. T-U-P-L-E, tuple. So apa bezanya tuple dengan list ni sebenarnya? So basically kalau macam list ni, kita boleh ubah-ubah. Kita boleh ubah dari segi coding apa semua kan. Bukan maksudnya ubah tu, bukan maksudnya kita padam secara typing, kita tukar benda lain, bukan macam tu lah. Maksudnya dari segi coding, kita boleh ubah dengan command-command lain. Ni tak boleh. Ni boleh Kalau list boleh, kalau tuple tak boleh. Okay. So kalau macam list ni pula, dia ada pelbagai, dia variable size. Tapi kalau tuple ni dia size dia ialah lebih fix. So bila fix tu, execution dia untuk execution compiler tu lebih cepat lah. Okay. Itu je beza, tak banyak beza pun yang kena tahu sekarang lah. Okay. So kalau macam untuk tuple ni, command dia lebih kurang sama je dengan yang ni. Okay. So contohnya saya nak print tuple kan. Sama je lah. Print tuple, nak pilih coordinate, lepas tu kita nak apa? Campur-campurkan, semua sama je, sebiji je. Okay, so ni kita nak print dictionary. So basically dictionary ni kalau nak senang faham dia more complex version of list lah. Okay. Ataupun table. Tapi kita tak nampak lah. Okay, so macam ni ialah kita nak buat satu dictionary kosong. Structure dia ialah dict sama dengan curly braces buka tutup. Okay. So kalau kita nak spesifikkan, contohnya ialah dictionary pertama, dict 1, dict 2, kita buat macam ni lah. Kita boleh guna sama ada nombor ataupun kita boleh pakai string lah. Okay. So dalam ni dia punya title dia lah. This is 1, this is 2 lah. Okay. So kita run ni dulu Okay. So kita tengok variable explorer dia. Okay. So kita tengok kat sini. Dia punya apa? Dia tulis kat sini key dia ialah apa yang kita tulis kat sini tadi lah. Lepas tu value dia this is 1, this is 2. Okay. So contohnya kalau kita nak print apa yang telah di declare tadi. Kalau dictionary samalah. Kita just print sahajalah. Okay, so dia akan keluar value dia. This is 1. Macam tu. Kalau kita nak buat nombor 2 pun sama. Okay, this is 2. Alright. And then, kita ada declare satu kita punya sendirilah dictionary. Macam yang tadi, curly braces tadi tu kosong kan. Yang sebelum ni kosong. So, tak ada apa-apa value lah. Ibaratkan macam kita buat kotak kosong lah. Okay. Tapi macam ni kita dah masukkan value siap-siap. Okay, kalau macam list tadi, dia A, contohnya A, B, C, kan. Tapi kalau macam ni, kita lebih spesifik lah. Contohnya macam ni, nama John, kod berapa, department apa, macam tu. So basically macam, kalau kita boleh nampak, dia boleh jadi macam table lah Contohnya macam ni kan. Alamak. Okay Contohnya key dia, kod berapa, 67. Department, sales. Nama, John. So, key tu, ialah yang depan tu lah. Key dia lah. Kata kunci dia lah. Okay. So, kita nak print
Tiny Dick ni dulu Okay. So akan keluar lah. Akan keluar sebiji-sebiji benda ni lah. Okay. Tapi kalau kita contohnya kita nak print dia punya keys saja. Okay. So yang ni dia akan bagi tahu lah apa dia punya big method keys ni lah. Okay. Dia kebanyakannya tak ni sangat lah. Tak important sangat lah. Tapi ada certain application akan pakai. Okay. Contohnya kita nak pakai. Oh. Okay. Tertinggal pula. Alright. Patutlah. Okay. So kalau macam tadi. Apa kita tengok tadi. Kita tertinggal ni tau. Kurungan ni So akan keluar macam ni lah sepatutnya. Akan bagi tahu apa key dia. So ialah name, code dan department macam tu. Okay. Jangan tertinggal benda-benda crucial ni So lepas tu kita nak print lagi satu function dictionary ni ialah value. Okay. So kenapa dot ni ialah function lah. Built-in function lah Kalau dalam case ni bukan kita buat function ni. Ni built-in. Tu nanti episod lain kita akan detail lagi Okay. Okay. So macam ni kita nak print dia punya key saja, keyword dia je. Kalau macam ni pula function dia ialah untuk bagi value lah. Value of the keys lah. Okay. So sampai situ saja untuk episod hari ni. So kalau macam ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa feedback ke apa ke, just komen saja di bawah. Okay. So kalau rasa benda ni boleh bantu, benda ni bantu sedikit sebanyak, jangan lupa like, share and subscribe channel ni. So lepas ni nanti kita boleh daripada Python kita boleh pergi buat language lain, HTML, CSS semua itulah. Okay, so this is a message for international viewer. So currently I am trying to teach the local viewers lah. So I'm not that's why I'm not utilizing English for this mode of video. So but if there any demands in English, just tell me in the comments below. I will make subtitles or why not. Okay. Okay, so saya rasa itu saja untuk video kali ni. Saya harap dapat bantu sedikit sebanyak lah dalam untuk belajar-belajar Python ni Okay. So jangan lupa like, share and subscribe. So episod 2 nanti kita akan sambung Okay, bye-bye.